Tamadun berasal dari perkataan Arab Madana, Mudun, Madin yang bererti pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Perkataan tamadun mempunyai dewan kamus, iaitu tamadun bermaksud kebudayaan, kemajuan dan peradaban. Tamadun Islam ialah tamadun yang bersifat keagamaan dan bermatlamat keredaan Allah. Tamadun Cina bermula di Huanghe, utara China dan yang Zhejiang di selatan China kira-kira 7,000 tahun dahulu. Tamadun India merangkumi dua bahagian iaitu Indo-Arya dan Dravida, berpusat di lembah Sungai Indus. Pengaruh Barat telah mempengaruhi tamadun dari aspek ekonomi, sains dan teknologi, pendidikan dan sosial. Aspek pendidikan Islam bukan sahaja menekankan kebendaan di muka bumi, tapi juga keseimbangan rohani seiring dengan ilmu pengetahuan yakni ilmu dunia dan akhirat. Perkembangan ilmu yang pesat telah mendorong kerja-kerja penterjemahan yang dilakukan di Andalusia, Spanyol oleh sarjana-sarjana Barat. Pendidikan Barat menekankan ilmu teoretikal dan mengembangkan ilmu keagamaan dan kerohanian, iaitu bercanggah dengan tamadun Islam yang menekankan keseimbangan dalam dunia dan akhirat. Pendidikan Barat memperkenalkan pendidikan seksual sejak peringkat sekolah lagi, dan Islam mengajar manusia untuk menghindarinya dan bukan menggalakkan hubungan zina ini. Tokoh seperti Ahmad Tafsir juga menggunakan sistem pendidikan Barat yang positif untuk dipraktikkan di sekolah tempatan Malaysia seperti perbelanjaan untuk organisasi dan pentadbiran pengajian. Pembangunan sains dan teknologi dalam tamadun Islam pula dapat dilihat melalui pemikiran Barat tentang sains itu sendiri, iaitu sesuatu yang boleh dibuktikan melalui penyelidikan dan eksperimen. Sains dan teknologi mampu membuat masyarakat Islam berinovasi dalam penghasilan karya seperti masyhaf, tulisan khat dan sebagainya. Selain itu, pengaruh dapat dilihat dalam bidang kejuruteraan. Sebagai contoh, pembinaan terusan. Pemikiran secara saintis dan kritis dalam pembinaan terusan bantu memudahkan pengangkutan air bawah tanah. Pengaruh Barat dalam aspek seni bina. Pengaruh Barat dapat dilihat dengan jelas dari segi struktur bangunan yang mantap dan kukuh, seperti pembangunan masjid. Kepelbagaian penggunaan masjid juga pengaruh daripada Barat, di mana masjid digunakan untuk majlis ilmu dan tempat untuk beribadah. Sebelum tamadun Islam dipengaruhi oleh tamadun Barat, ekonomi yang diamalkan adalah sistem baitumal dan zakat. Ini menjadi pendorong umat Islam untuk berusaha mencari harta. Ekonomi tamadun Islam dahulunya tidak mengeksploitasi sumber sepenuhnya. Ini disebabkan zaman purba tamadun Islam ingin mewariskan sumber-sumber untuk generasi yang akan datang. Tamadun Barat telah membawa sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sistem ekonomi kerajaan yang tidak mengganggu individu untuk mengumpul kekayaan. Globalisasi ekonomi daripada tamadun Barat dibahagi kepada 3 tahap: perusahaan antarabangsa, perusahaan multinasional, dan perusahaan global. Tamadun Barat telah menguasai ekonomi dunia dengan memperkenalkan perbankan antara bangsa dunia seperti dana kewangan antarabangsa dan bank dunia. Konsep sistem bank ini telah wujud di tamadun Islam dan diaplikasikan ke dalam dunia perniagaan. Kerajaan Malaysia telah mewujudkan perkhidmatan bank-bank untuk kemudahan rakyat dan perniagaan. Contohnya adalah bank rakyat, bank agro, dan bank-bank konvensional. Kesan pengaruh tamadun Barat terhadap tamadun India dari aspek sosial. Aspek sosial ini membahagi kepada beberapa aspek: segi pendidikan, pakaian, tarian dan muzik. Dari segi pendidikan, penggunaan bahasa Inggeris digunakan secara meluas dalam sistem pendidikan. Buktinya, Lord William Bentinck menubuhkan Maktab Perubatan Tatuta dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Pada zaman sekarang, kebanyakan orang India kurang berminat terhadap sastera dalam bahasa India. Dari segi pakaian, dulu orang India biasanya memakai pakaian tradisional mereka seperti dhoti dan sari. Dari segi tarian, tarian India seperti Bharatanatyam merupakan antara tarian yang paling popular di seluruh dunia. Tetapi pada zaman sekarang, tarian seperti hip hop dan shuffle menjadi tarian utama. Dari segi muzik, pelbagai aliran muzik telah dibawa oleh Barat ke Malaysia seperti kumpulan-kumpulan artis yang beraliran rock, balada, pop dan sebagainya.
Dari aspek ekonomi pula, sistem cukai telah dilaksanakan pada masa tamadun India seperti cukai asas, cukai tanah, air dan sebagainya. Pelaksanaan dapat dilihat di Malaysia pada zaman sekarang untuk tujuan kepentingan negara dan rakyat. Pada awal tahun 1950-an, tamadun India ingin menjalankan perancangan ekonomi yang terancang dahulu. Pengaruh ini telah berjaya membantu tamadun India dalam pembangunan ekonominya. Ini boleh dilihat dalam negara Malaysia, iaitu penubuhan unit perancang ekonomi. Terdapat beberapa kesan pengaruh barat terhadap tamadun India dari aspek sains dan teknologi. Antara yang kita boleh lihat adalah pembandaran, aktiviti pertanian dan sistem penempatan. Dari segi perancangan pembandaran, keupayaan dan kemahiran dalam mewujudkan bandar terancang seperti Mohenjo dan Harappa dibahagi kepada dua bandar, iaitu Bandar Benar, Seri Proper dan Pusat Benteng atau Kubu Citadel. Sumbangan tamadun barat dalam sistem pemerintahan dan terusan jelas dilihat apabila mereka juga menggunakan sistem tanaman bergilir. Tamadun India juga mengaplikasikan Pythagoras Theorem barat dalam subjek pendidikan seperti astronomi, astrologi, pertanian dan seni bina. Bangunan lama atau tradisi tamadun Cina dibina daripada material kayu dan batu bata. Bangunannya juga bergantung kepada kepercayaan orang Cina seperti Yin, Yang dan Feng Shui. Namun, seni bina tamadun Cina telah terpengaruh oleh Barat setelah Perang Candu. Sebelum kedatangan seni bina Barat, seni bina China biasanya tidak mempunyai bangunan yang ketinggian lebih daripada 3 tingkat. Arkitek-arkitek China mentadbir dan mengkaji cara pembinaan bangunan barat dan cuba menggabungkan reka bentuk Cina tradisi bersama dengan bangunan moden supaya dapat mengikuti jejak trend dasarwasa. Seni bina moden yang mempunyai unsur-unsur barat di dalamnya telah berjaya dihasilkan. Antara contoh seni bina moden ialah Gedung Cimau Shanghai, iaitu bangunan tinggi pertama di China, dan Dewan Besar Rakyat yang terletak di sebelah barat Medan Tiananmen, Beijing. Pendidikan merupakan aspek yang dipengaruhi oleh pengaruh barat. Pengaruh barat membuka peluang kepada generasi muda untuk mempelajari bahasa barat seperti Inggeris, Perancis, Jerman dan Italia. 30 orang pelajar dihantar untuk melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat pada tahun 1872 hingga 1881. Seterusnya, pendidikan keluarga di tamadun Cina juga dipengaruhi oleh pengaruh barat. Sebelum ini, orang Cina berpandangan bahawa masa depan anak-anak dijamin oleh ibu bapa. Selepas unsur barat diserapkan dalam tamadun Cina, sebahagian keluarga Cina sudah mengamalkan dasar barat dalam pendidikan keluarga mereka, iaitu memberi kebebasan kepada anak untuk membuat keputusan untuk masa depan sendiri. Selain itu, pengaruh barat membuka peluang kepada golongan wanita untuk belajar. Sebelum ini, masyarakat berkonsepkan wanita hanya bertanggungjawab untuk melahirkan anak dan menjaga keluarga. Apabila golongan wanita dapat meluaskan ilmu pengetahuan mereka, taraf sosial mereka akan meningkat. Pada abad awal, Maharaja atau Huangdi dianggap sebagai ketua kerajaan pusat yang mutlak. Namun, selepas kekalahan China menentang British, sistem pentadbiran di tamadun China telah berubah daripada sistem pemerintahan beraja ke sistem demokrasi. Kini, pemilihan pemimpin dilakukan berdasarkan sokongan, pandangan dan aspirasi rakyat terhadap calon yang berlayak. Pada zaman dahulu, peperiksaan dijalankan untuk memilih pengawal kerajaan. Agama Katolik disebarkan dengan meluas setelah Perang Candu yang berlaku pada tahun 1840. Pada masa kini, Persatuan Agama Katolik China telah mempunyai hampir seramai 5 juta umum agama. Seni muzik juga lama berkembang dalam tamadun China. Alat-alat muzik China yang dimainkan seperti pipa, ganghu, huqin dan sebagainya. Setelah dipengaruhi oleh unsur-unsur barat, alat-alat muzik seperti gitar dan piano telah dipasangkan ke dalam masyarakat China pada zaman tamadun China.